juga tindakan sama ada ianya baik ataupun tidak begitu baik pastinya akan menjadi bumbu politik dan itu cabaran kepada tetamu saya pada malam ini Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi yang akhirnya dapat kami bawa. Terima kasih YB. Assalamualaikum. Salam. YB, ini penampilan pertama YB di media selepas menjawat portfolio ini. Saya buat dalam rancangan TV. Yang langsung TV seperti ini. Ini kali yang pertama. Terima kasih YB. Kerana memilih RTM yang pertama. Sebab saya selalu menghujahkan kita beroperasi menggunakan dana awam. Jadi apabila menterinya memilih RTM nombor 1 untuk tampil, terima kasih banyak bagi pihak RTM YB. Dan banyak yang kita boleh bicarakan malam ini. Saya sebutkan tadi cabaran monumental kepada kementerian ini. Walaupun namanya pendeknya Kementerian Ekonomi kan, tapi ekonomi itu semua ada ekonomi kan? Semua ada ekonomi dan capaian outreach YB perlu masuk di dalam hampir semua portfolio yang lain. Tetapi kita beri fokus dulu kepada satu agenda baru yang sangat menangkap imajinasi Malaysia, IPR ini. Inisiatif Pendapatan Rakyat. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak meneroka dia punya thought process ini. Sehingga tibanya kepada idea. Sebab saya bayangkan, wah okey, kan dikritik kata Rafizi ini banyak formula. Kini berada di kementerian ini. Adakah ini ultimate formula? Bagaimana thought prosesnya sehingga menatijahkan IPR ini? Tak, dia kebanyakan perkara yang kita perlu buat. Pandangan saya lah. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia common sense sebenarnya. Perkara yang semua orang tahu perlu dibuat. Okay. Tapi sudah tentu dari segi cabaran pelaksanaan dia, dari segi penerimaan, dari segi persepsi rakyat kan. Jadi apa masalah-masalah utama yang paling banyak mengesani rakyat negara kita sekarang? Sudah tentu kalau kita nak sebut tentang struktur ekonomi, semua ni semua orang tahu tapi dia rumit. Perkara yang paling utama bila disebut pasal ekonomi kepada rakyat biasa ialah soal gaji dengan soal kos sara hidup, harga barang kan. Dan kesemua ini juga berkait rapat dengan kesenjangan ataupun perbezaan pendapatan dalam negara kita. Ada yang gaji baik itu gaji baik lah. Tapi sebahagian besarnya itu adalah sama ada golongan B40 yang menghadapi kesukaran dengan gaji yang mereka ada ataupun lebih teruk lagi golongan yang dikira miskin tegar. Maksudnya pendapatan mereka itu sama ada cukup untuk makan saja ataupun tak cukup. Jadi sebab itu kita melihat apakah perkara yang boleh dibuat yang mempunyai kesan pelbagai serampang. Maksudnya selain daripada dia membantu golongan miskin, selain daripada dia membantu golongan miskin tegar dan B40, ia juga membantu menyelesaikan beberapa perkara ekonomi pokok. Jadi sebab itu IPR ini adalah satu usaha yang kita harap capaian dia itu menyentuh pelbagai masalah ekonomi dalam masyarakat. Jadi perkara ini perlu diberi keutamaan terlebih dahulu. Sebab itu perkara pertama yang kami usahakan sementara kita meletakkan dasar dan juga inisiatif-inisiatif yang lebih bersifat kepada struktur ekonomi tetapi kesan itu lebih panjang dan juga dia tidak menyentuh terlalu ramai. IPR bila sebut pasal harga barang, sebut pasal pendapatan rakyat yang miskin dan B40, capaiannya ini jauh lebih luas. Contohnya berbanding dengan mengusahakan automation ataupun menaik taraf kilang-kilang kita supaya dia ada lebih banyak robot atau otomasi. Jadi itu sebenarnya pemikiran di belakang IPR ini. Ya, menariknya kerana saya kira kacamata yang YB pikir itu nampaknya mudah kerana ramai yang saya kira menganggap apabila Rafizi Ramli Menteri Ekonomi mengubah struktur ni digital ekonomi segala macam, tapi nampaknya kita beralih kepada IPR. YB sebut ini pendekatan yang serampang banyak mata. Mungkin kita butirkan serampang-serampang yang ada itu, gaji, kos sara hidup, dua ini saja ataupun ada lagi fokus? Contoh yang saudara sebut tadi tentang digital sebenarnya kan, ada orang mungkin memperlekehkan kenapa kita memilih mesin vending sebagai salah satu program utama untuk kita menambah pendapatan. Kerana ia mempunyai serampang pelbagai mata yang saya sebut tadi. Di satu pihak,
bila kita bercakap tentang otomasi dan digital, sebenarnya aplikasi yang paling mudah ialah yang melibatkan aplikasi harian yang melibatkan makanan. Okey. Dan otomasi yang paling mudah ialah melalui machine vending. Jadi di satu industri, kita tidak boleh melonjakkan industri otomasi kita melalui machine vending ini kerana modelnya sebelum ini terlalu mahal. Okey. Pengilang-pengilang perlu mengeluarkan modal untuk menghasilkan satu mesin vending dan selalunya modelnya melibatkan penjualan terus kepada pembeli. Jadi pembeli kena bayaran pendahuluan 20-30 ribu kemudian bayar sewa. Jadi sebab itu ramai orang tak boleh pakai. Jadi bila kita lakukan IPR, selain daripada matlamat utama untuk menambah pendapatan, matlamat kedua untuk merendahkan harga barang makanan siap pada RM2, RM5, tetapi di sebelah satu sisi lagi, dari segi industri mesin vending, ini akan melonjakkan permintaan dan penggunaan mesin vending yang seterusnya akan membuka lebih banyak peluang dalam bidang-bidang yang bersabit dengan digital dan juga robotik dan sebagainya. Jadi segala-galanya ini mempunyai kerangka ekonomi jangka panjang. Mesin vending juga contohnya. Selain daripada yang ini, kita tahu bahawa kita ada pergantungan kepada pekerja asing. Kita kalau nak pergi kat restoran, kita nak duduk kat situ, nak tunggu nak orang hidangkan, orang bawa dan sebagainya. Kan? Dalam keadaan yang mana memang sudah kita kena terima di masa akan datang lebih sukar untuk mencari rakyat Malaysia yang nak bekerja sebagai frontliners F&B. Sebab itu di negara-negara yang lebih ke depan ekonominya, mereka berubah secara perlahan-lahan kepada orang kata self-service, khidmat sendiri. Dan khidmat sendiri ini melibatkan otomasi, mesin vending dan sebagainya. Jadi kita rangkumkan segalanya. Kalau dia berjaya dan disebarluaskan secara jangka masa panjang, kami berharap ia juga dapat mengubah tabiat kepenggunaan di negara ini beralih kepada sesuatu yang lebih sesuai dengan kehendak ekonomi di masa hadapan. Okey. Wabi, saya dapat melihat asas idea ini dan mungkin kita tidak tanya soalan yang panas-panas di awal ni, kita reserve sedikitlah nanti kan. Vending isu ni pun ada isu-isu yang berbangkit dan kritikannya. Kita usaikan, kita rungkaikan dahulu IPR ini. Kerangkanya, kerana ada 3 di situ. Ada Ihsan, Insan, Intan itu. Jadi mungkin gagasan itu, apa yang cuba, saya lihat ada pertanian, keusahawanan dan perkhidmatan. Itu kita kena jelaskan semula kepada penonton kita malam ini. Kita bermula daripada melihat apakah cara yang paling mudah yang membolehkan penerima daripada B40 ataupun miskin tegar melibatkan diri dalam aktiviti penjanaan ekonomi atau pendapatan yang boleh ada kelangsungan melebihi 24 bulan. Kerana cabaran paling utama program-program sebelum ini ialah kalau diberikan semata-mata kelengkapan atau modal kepada mereka, selepas itu 5-6 bulan benda itu tak menjadi sebab cabaran untuk mengusahakan sesuatu, terutamanya satu aktiviti penjanaan pendapatan, itu dia banyak risiko perniagaan, risiko kemahiran, risiko pemasaran. Jadi sebab itu ia perlu mewujudkan satu ekosistem. Jadi kita lihat pula seterusnya ekosistem yang macam mana yang betul-betul ada padanan dengan pasaran sekarang. Jadi perkara yang pertama ialah soal makanan, kerana memang isu utama yang melibatkan kenaikan inflasi ialah harga makanan sudah dimasak tinggi dan kalau orang nak berniaga, dia ada banyak cabaran. Dia nak kena cari gerai lah, dia nak cari kedai dan sebagainya. Jadi kita tahu memang ada padanan terus dari segi penerima-penerima, kemahiran memasak itu di rumah memang ada. Cuma kita boleh selesaikan cabaran-cabaran sebelum ini, iaitu soal pemasaran, soal tempat, soal gerai, soal kos itu melalui mesin vending. Jadi sebab itu kita pilih usahawan makanan. Sama juga dengan usahawan tani, Intan, kerana kita tahu masalah masyarakat ialah kerana kekurangan bekalan
makanan terutamanya bahan mentah yang menyebabkan harga tinggi. Ada benda-benda yang sebenarnya kita boleh usahakan sendiri setempat tetapi kita masih tetap import. Cili, halia, kobis, jagung, kadang-kadang tebu kan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya boleh diusahakan tetapi sebelum ini ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan oleh kerajaan. Ekosistem itu perlu diselesaikan termasuk soal tanah, mana nak cari tanah, soal risiko tanaman, soal siapa nak beli dan sebagainya. Sebab itu kita kumpulkan di dalam Intan kerana kita tahu kemahiran itu boleh kita latih dengan cepat dan memang sudah ada pasaran. Dan yang ketiga, operator perkhidmatan. Kerana kita tahu juga ada khidmat-khidmat yang di peringkat orang kata asas. Contohnya mencuci, contohnya menjaga kelengkapan awam. Negara kita menghadapi kesukaran untuk mencari pekerja-pekerja tempatan untuk buat. Jadi kalau model sebelum ini, kalau kelengkapan ataupun kemudahan kerajaan, dia lantik kontraktor. Kontraktor kemudian cari pekerja asing dan sebagainya. Sedangkan kalau kita ubah, terus kita lantik orang yang memang mahu menjalankan aktiviti ini dan mereka mahu menjalankan aktiviti ini kalau dia berbaloi dengan pendapatan bulanan. Jadi 3 perkara ini, template itu dengan mudah boleh dilaksanakan dan diluaskan di seluruh negara dan dia ada flexibility untuk diubah mengikut keadaan dan sebagainya. Jadi itu adalah dari segi kerangka asasnya. Tapi saya membayangkan 130,000 yang menjadi sasaran ini. Saya dikhabarkan beberapa hari lepas sudah 24,000 yang memohon. Tapi apabila ia berserakan begitu pemantauan, jadi bagaimana mereka pula akan dinilai. Contohnya perkhidmatan mencuci, bagaimana B40 ini tahu bahawa pertama ingin menawarkan bahawa saya available, yang keduanya nak mengenal pasti di mana mereka boleh bertugas dalam. Jadi itu isu-isu operasional bagaimana ia diselesaikan dalam IPR. Sebab itu ia menjadi satu cabaran yang besar kepada kementerian saya kerana kesemua urusan mengenal pasti, memadankan, menyediakan tempat, melatih, mencari pasaran, semua itu dibuat oleh kementerian. Sebab kita menerima hakikat bahawa terutamanya golongan miskin tegar, mereka berada dalam keadaan itu sebahagiannya kerana cabaran untuk bukan saja mendapat pekerjaan tetapi dari segi latihan dan sebagainya itu lebih tinggi berbanding dengan golongan-golongan lain. Jadi kalau kaedahnya seperti sebelum ini, kerajaan hanya memberikan wang atau dana dan kamu boleh berniaga, itu telah terbukti tidak berkesan. Jadi memang berat kepada kami kerana daripada di peringkat awal kita mencari penerima-penerima dan mereka memilih template skim mana yang mereka nak. Kemudian kita akan padankan, contohnya kalau dengan Intan, tanah yang berdekatan dengan mereka. Kalau pemohon itu di utara Perak, mereka akan dimasukkan dalam skim di utara Perak dan penentuan nak tanam apa itu pun dibuat oleh kementerian kerana kementerian sudah pun tahu kalau tanam yang ini siapa nak beli, kerana yang kita kena juga sediakan siapa yang nak beli itu. Jadi keseluruhan rantaian itu pada peringkat awal perlu diusahakan dan sedang dibuat oleh kementerian. Kemudian selepas aktiviti itu sudah berjalan, mereka mula menjana pendapatan, mereka diwajibkan untuk memasuki koperasi setempat. Koperasi Basmi Miskin Tegar. Kerana melalui itu kemudian pemantauan secara berpanjangan, dan koperasi ini penting kerana kita boleh bawa pemegang taruh setempat. Maksudnya kumpulan yang nak membantu mereka di luar sistem kerajaan, sukarelawan. Selalunya juga pembeli-pembeli yang nak beli barang mereka ataupun hasil tanaman mereka ini kerana mereka berada di dalam rantaian nilai itu is in their best interest to make sure tanaman ini berkekalan, mutunya baik, harganya baik. Jadi keseluruhan ekosistem itu telah dibina di dalam IPR dan harapan kita koperasi ini mula hidup dan berkembang dan akhirnya mereka melalui proses 24 bulan itu bukan saja mendapat pendapatan tetapi sebahagian besar daripada mereka mula tahu selok-belok mengenai pengurusan, pemasaran, dan itulah yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri sebagai
mentahkan kemiskinan kerana bila mereka ada kemahiran itu, insya-Allah mereka tak akan balik semula ke bawah garis kemiskinan. Okey. Saya digambarkan melalui laporan media 4 hari lalu, saya kira sudah 24,000 yang memohon. Yang berhormat kata jumlah itu akan sentiasa bertambah, 130,000 dalam jangkauan. Digambarkan bahawa sasarannya mendapat 2,000 sebulan, itu yang digariskan di bawah IPR. Kita akan perdalamkan lagi persoalan-persoalan ini dan soalan yang semakin menghangat selepas kita berjeda seketika. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim, persatuan restoran India yang mana mereka sambut seruan kerajaan ni supaya untuk membantu golongan B40 inilah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan. Membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni, semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya menu rahmah ni menyeluruhlah ke seluruh negara. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Tahun 2023 adalah tahun kita noktahkan miskin tegar yang berjumlah 130,000 orang rakyat yang susah tanpa mengira latar belakang, kawasan dan negeri. 750 juta ringgit diperuntukkan dan disediakan untuk 2023 untuk Kementerian Ekonomi bagi menjayakan IPR. Ya, 20 minit berlalu saya bersama Yang Berhormat Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, bercakap tentang IPR. IPR je dulu. Banyak isu lain lagi dengan YB ni. YB kena datang selalu ke RTM. Hari ini kita fokus IPR dulu. 750 juta allocationnya, peruntukannya, 130,000 sasarannya dan 3 trust yang disebutkan tadi, Intan, usahawan tani, Insan, usahawan makanan dan juga Ihsan untuk perkhidmatan, untuk sektor perkhidmatan. Soalannya adalah
sudah ada 24,000 yang pergi. Mana portal mungkin saya kira portal. Dan di situ mereka akan ikut template mana satu Intan. Mereka akan memilih. Kemudian bagaimana peruntukan itu? Apa 750 juta itu akan jadi dalam bentuk apa? Dia bergantung kepada skim yang mereka pilih. Kalau Insan, inisiatif usahawan makanan, mereka akan diberikan mesin vending di tempat yang telah dipilih. Bila diberikan maksudnya apa? Ia dibelikan oleh kementerian? Tidak. Maksudnya mereka menerima sewaan bulanan yang dibayar terus kepada penyedia mesin vending. Selalunya dia bergantung kepada jenis mesin vending, tapi harganya sewa bulanannya itu adalah antara 600 ke 800 ringgit. Dia bergantung jugalah, tapi on average about 600 to 800. Jadi mereka akan menerima dalam tempoh 2 tahun bayaran itu. Dan setakat ini yang projek rintis yang kita buat di LRT Cempaka, memang dia akan menjana antara 2,000 ke 2,500 ringgit untung bersih tiap-tiap bulan setelah ditolak. Itu satu pemilik? Satu pemilik. Okey. Jadi untuk Insan, mereka bantuan itu hanya itu. Maksudnya kerana bantuan lain itu bukan berbentuk tunai. Mereka mendapat tempat, mereka mendapat promosi kan. Jadi senang. Kalau tidak, dia nak berniaga, dia kena cari tempat, gerai, kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi kan. Yang kedua, Intan, inisiatif tani. Yang ini akan melibatkan kerajaan mengenal pasti tanah. Kan tanah itu tanah kerajaan. Kemudian kerajaan kena sediakan kemudahan bersih tanah dan juga pagar dan juga kemudahan fertigasi, kemudahan baja secara cecair, segala kelengkapan yang ada itu, dan mereka mendapat plot 0.5 hektar setiap seorang. Kita dah kira kalau tanaman asas seperti cili sebenarnya, tanaman 0.5 hektar itu akan memberikan antara 2,000 ke 2,500 ringgit sebulan juga secara purata. Cuma oleh kerana usahawan tani ini, dia ada tempoh masa menunggu untuk tanaman dituai. Jadi katakanlah satu kitaran itu 6 bulan, boleh dituai pada bulan 4 dan bulan 6. Jadi sementara menunggu tuaian itu, mereka akan dibayarkan allowance bulanan. Kemudian bila tuaian itu telah didapati, pendapatan itu sudah tentu melalui koperasi dan koperasi akan agihkan. Sekali lagi, ekonomiksnya ialah untuk tempoh 24 bulan, dia lebih kurang 2,000 ke 2,500 ringgit tanpa risiko langsung di pihak penerima. Kalau Ihsan, inisiatif operator perkhidmatan, kita bagi top up kepada mereka. Jadi contohnya sekarang, katakanlah kita ada pengusaha-pengusaha yang digaji oleh pihak berkuasa tempatan untuk menjaga kemudahan pelancongan. Kalau di Kuala Selangor contohnya, ada yang jadi dia jadi tour guide kelip-kelip ni kan. Jadi dia memang selama ini itulah kerja dia, tapi dia miskin tegar sebab paling banyak pun pihak berkuasa tempatan boleh bayar dia dalam 600-700. Kita top up jadi 2,000 sebulan. Untuk 24 bulan. Hanya bertugas untuk jadi tour guide kelip. Ada juga yang contohnya menjaga tandas awam. Kutipan dia selama ini hasil dia daripada kutipan dia. Kadang-kadang dia dapat 1,000, kadang-kadang dia dapat 800, kadang-kadang dia dapat 1,500. Kita akan top up setiap bulan itu 2,000 selama 24 bulan. Jadi kalau Ihsan dengan Insan, dia agak mudahlah kerana sama ada dibayar mesin vending ataupun top up. Kalau Intan ni lagi rumit kerana bantuan itu dalam dua bentuk. Pertama dalam capex ataupun perbelanjaan untuk menyediakan tapak capital expenditure tu. Jadi sebab itu kita perlukan plot sekurang-kurangnya 10 ekar dan 20 penerima kerana itu saiz yang economical untuk kita pastikan penyediaan tapak dan kemudahan dan sebagainya, termasuk dengan allowance sementara menunggu hasil tuaian. Jumlahnya itu lebih kurang 20 ke 25 ribu orang seorang penerima, iaitu lebih kurang sama juga dengan yang diterima oleh
Ihsan ataupun lebih kurang sama juga yang diterima oleh vending machine insan tadi. Jadi secara purata setiap orang penerima untuk tempoh 2 tahun akan dapat antara 20 ke 25 ribu ringgit seorang, tapi bukan semua tunai macam itu. Mereka perlu mengusahakan sesuatu. Yang Berhormat, saya perlukan sedikit butiran apabila disebut top up tadi. Sebagai contoh tadi, mereka yang menjaga tandas awam misalnya. Top up maksudnya mencukupkan daripada apa juga yang mereka dapat bulanan. Berarti pemantauan perlu dibuat secara bulanan. Berapa yang mereka terima? Yang itu memang diketahui kerana mereka ini digaji oleh pihak-pihak berkuasa tempatan. Itu yang saya menarik ingin tahu, kerana saya membayangkan YB menggunakan satu istilah yang sebut tadi rumit, intan lebih rumit. Dan saya lihat tugas kementerian ini adalah menawarkan, kemudian permohonannya, kemudian template, memberikan padanan, memberikan latihan, memantau, melaporkan. Rumit itu bukan hanya soal intan, tapi rumit juga keseluruhan proses. Dan juga berpijak di atas banyak portfolio kementerian lain. Pertanian misalnya, PBT misalnya, tanah di bawah urusan negeri. Jadi saya membayangkan beberapa latihan keusahawanan yang dibuat oleh agensi-agensi yang sudah sedia ada juga berdepan dengan cabaran, tetapi kini kementerian ini berdepan dengan satu yang lebih kompleks daripada apa yang dilaksanakan di bawah portfolio-portfolio tertentu. Bagaimana kerumitan itu boleh saya ingat itu satu kelebihan yang ada kepada Kementerian Ekonomi, sebab Kementerian Ekonomi bila disebut sebagai ekonomi, dia memang merentasi pelbagai kementerian. Pendekatannya ialah kita bekerjasama dengan semua pihak. Saya sendiri yakin bahawa perkara membasmi kemiskinan ini tidak boleh dicapai hanya dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Malah dengan untuk menangani masalah ekonomi negara kita keseluruhannya, kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut is a one nation approach. Maksudnya semua pihak perlu terbabit. Jadi dia bukan saja merentasi dan mendapat kerjasama daripada kementerian-kementerian yang dalam sistem kerajaan, malah kita juga membuka kepada pihak swasta untuk menjadi off-taker. Kita buka juga kepada sukarelawan untuk menjadi sebahagian daripada sistem sokongan untuk membantu mereka, kerana dia bukan soal latihan sangat yang risiko paling besar dalam tempoh 6 ke 9 bulan pertama. Dia soal motivasi. Kalau sebelum ini kebanyakan program untuk membantu golongan berpendapatan rendah ini bila diberikan hanya kelengkapan ataupun modal, kemudian ditinggalkan kepada mereka oleh kerana cabaran-cabaran perniagaan itu banyak, pemasaran itu banyak, dia ada risiko dia hilang semangat. Jadi sebab itu drop out rate ataupun tercicir itu tinggi kan. Jadi dalam pelaksanaan setakat ini memang kita bekerjasama dengan semua pihak yang terbabit. Kalau contohnya intan, tanah diberikan di bawah Kementerian NRCC dalam bahasa Melayu kan. Tak apa. Maksudnya di bawah Jabatan Tanah dan Galian Persekutuan kan. Tanah diberikan oleh mereka. Latihan diberikan oleh Kementerian Pertanian di bawah Pertubuhan Peladang. Jadi kita padankan Pertubuhan Peladang. Kemudian pasaran itu memang kita bekerjasama terus dengan swasta. Sama juga dengan Ihsan, operator perkhidmatan. Kumpulan pertama yang kita bekerjasama ialah dengan pihak berkuasa tempatan. Kerana sekarang ini mereka pun memang sudah membayar dan mereka mempunyai masalah di setengah tempat kerana tidak cukup pekerja tempatan. Jadi dia lantik kontraktor, kontraktor dan akan cari pekerja asing. Jadi sama juga dengan kehendak dan hasrat kita, begitu jugalah pegawai-pegawai kerajaan di bawah, sebaiknya mereka nak pekerja tempatan. Dan kalau boleh bantu lagi yang miskin, sudah tentu mereka berbesar hati. Cuma kalau nak suruh buat pada harga RM600, RM800 sebulan, dia tak bolehlah. Jadi kerajaan persekutuan melalui IPR datang bekerjasama dan kita tambah pendapatan itu, dan itu meningkatkan minat lebih ramai penerima-penerima untuk turut serta. Jadi 750 juta yang diperuntukkan ini, ia akan jadi semata-mata untuk membantu ataupun termasuk tadi misalnya semua dia termasuk semua, dan dia mengikut template masing-masing. Kalau contohnya intan,
daripada split ataupun berapa yang dibelanjakan, dalam 70% itu ialah untuk menyediakan tapak dan juga infrastruktur. 30% ialah untuk allowance. Kalau contohnya untuk vending machine, allowance tak ada langsung sebenarnya kerana kita bayar terus kepada untuk sewaan, kerana dari segi penjanaan pendapatan mereka itu secara harian, mereka dapat tiap-tiap hari. Jadi dia boleh balik modal tiap-tiap hari kan. Kalau ihsan itu tiap bulan hanya top up, maksudnya bayaran gaji. Jadi dia bergantung kepada template masing-masing. Yang Muhammad, saya tak fasih. Ini bukan pengalaman saya. YB lebih pandai. Tapi kedengaran macam benda yang masif begini. 750 juta tu macam kecil. Saya tak pasti. Dia sebenarnya cukup pada pandangan saya. Jumlah keluarga miskin tegas 130,000. Dalam ni mungkin ada 1-2 penerima bergantung ikut tempat kan. Dan untuk membina ekosistem itu kita perlukan 30, 40, kalau kita boleh lajak sampai 50,000 B40 untuk menyertainya. Maksudnya kita melihat antara 150,000 penerima hingga 200,000 penerima lah. Cabaran kita untuk menjayakan semua lah kan. Tapi pada anggaran antara 20 ke 25,000 ringgit dalam tempoh 2 tahun, sebenarnya the cost is about 500-600 million just. Jadi itulah bertahun saya tanya pada ramai menteri. Jadi biasanya bilion-bilion, 750 juta ni agaknya saya terasa cukup. Malah kan sebenarnya ada ruang untuk kita besarkan lagi daripada sasaran 150 ke 200,000 orang penerima itu kan. Kenapa dia, bagi saya dia mencukupi? Kerana kita mengambil pendekatan yang berbeza. Kita tak bayar sekaligus. Kita space it out tiap bulan. Jadi pendekatan kita ialah daripada kita ambil 100,000 bagi terus 20-30 ribu ringgit sekaligus, lepas tu duit dah habis, lebih baik kita cari 130,000 terus, 150,000 terus dan mula bayar dia orang dalam 700, 500 tiap-tiap. Jadi dia perlu berada di dalam template itu untuk tempoh 24 bulan. Mungkin kerana saya melihat semangat dia dalam PMX juga. Misalnya Tempatan Banjir boleh dijimatkan 2 bilion. Jadi kalau selama ini projek-projek masif mega sebegini saya dengar bunyi bilion-bilion, tiba-tiba 750 juta tu, kalau saya doakan berjaya kerana saya sangat mengharapkan berjaya. Tetapi banyak lagi soalan yang saya akan tanyakan. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini bersama Yang Berhormat Rafizi Ramli. Salah satunya inisiatif Menu Rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah Menu Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Maka melalui jualan Rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran, akan tentunya akan mengawal kos sara hidup. Kerajaan menyediakan 100 juta ringgit untuk menjayakan program jualan Rahmah di setiap kawasan parlimen. Kerajaan juga akan meningkatkan keperuntukan sebanyak 200 juta ringgit kepada 225 juta ringgit bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai Kelantan. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin.
Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Kerajaan akan menyediakan selain daripada peruntukan dari negeri dan juga Dewan Bandaraya, kerajaan akan menyediakan 50 juta ringgit bagi membina naik taraf lebih 3,000 gerai dan kios sebagai kemudahan penjajah kecil berniaga di kawasan tumpuan di seluruh negara. 176 juta ringgit disediakan bagi menaik taraf premis dan kemudahan perniagaan di bawah MARA, DBKL, PUNB dan Perbadan Pembangunan Bandar Udara. Kita masih bercakap tentang IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat bersama Yang Berhormat Rafizi Ramli. Tadi pun kita tengok Yang Berhormat, tadi PMX menyatakan 50 juta untuk pulih kios, 176 juta lagi. Saya membayangkan malam ini saja sekitar 36 minit ini sudah banyak maklumat yang pada peringkat saya pun perlu kita hadam, digest ya. Mungkin boleh menjadi information overload juga bila banyak begini kerana ada banyak skim-skim. Jadi kalau kita boleh memudahkan kefahaman mereka yang menonton ya. Kita tahu ini untuk B40 130,000 sasaran. YB kita mungkin boleh naik sampai 150,000. Tetapi bagaimana kita boleh bezakan bahawa ini IPR sedangkan yang lain tu ada tekun, ada segala macam, MARA tadi juga. Jadi how is this different daripada pendekatan yang dah sedia ada yang banyak-banyak membantu usahawan yang ada tu? Pertamanya kerana dia melibatkan template. Okey. Program di bawah tekun ataupun di bawah MARA, malah program-program yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Segi Pertanian, matlamat dan juga asas itu agak berbeza. Kerana matlamat kalau pertanian ialah untuk menambah hasil pertanian. Kalau tekun atau di bawah MARA ialah menghasilkan usahawan. Jadi selalunya pilihan bentuk perniagaan macam mana, barangan, produk itu semua ditentukan oleh penerima sendiri. Kita menerima hakikat bahawa kumpulan miskin tegar terutamanya dan juga B40 mereka bergelumang dengan banyak kekangan. Jadi untuk diserahkan 100% kepada mereka untuk mengusahakan sesuatu itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi kita perlu sediakan segala ekosistem dan template. Jadi perbezaan utama ialah template. Dan perbezaan kedua ialah tempoh 24 bulan itu kerana kebanyakan program lain yang ada ialah berbentuk pinjaman. Kalau tekun maksudnya nak berniaga, pinjam kemudian kena bayar balik. Ini memang bantuan terus. Cuma bezanya kita tidak juga mahu bagikan wang 20-30 ribu atau bagi setiap bulan. Kita nak meningkatkan keupayaan menjana pendapatan supaya mereka boleh keluar terus. Jadi sebab itu pendekatan IPR ini agak berbeza dan tugas berat itu banyak di sebelah pihak kerajaan kerana kita kena mengusahakan template itu dan kita kena memastikan keseluruhan ekosistem itu ada supaya penerima-penerima ini masuk saja dan oleh kerana mereka di dalam satu ekosistem yang insya-Allah berjalan sebaik yang mungkin, maka risiko yang ditanggung berbeza contohnya dengan mereka yang melalui skim yang lain. Kebanyakan risiko selepas mendapat modal itu ditanggung oleh penerima. Sedangkan yang ini hampir semua risiko itu ditanggung oleh kerajaan. Mereka hanya perlu mengusahakan
sesuatu yang mereka minat ataupun mereka ada kemahiran itu, fokus yang itu saja. Okey. Ya Muhammad, saya tak pasti sama ada penonton kita dapat membezakan fine line, garis halus yang memisahkan ini IPR, ini MARA, ini tekun yang lain-lain segala macam, agro semua tu. Mungkin itu tugas kami lah di media untuk menyediakan soundbite dan juga kandungan-kandungan ringkasnya. Tetapi 130,000 orang ini yang menjadi sasaran. Adakah kita mengenal pasti mereka, ini orangnya, ini orang? Kerana kita juga banyak melihat ini soal sikap juga. Ramai yang susah ini datang jumpa YB. Ada tiga adun dia mengadu benda sama, dia dapat. Jadi apakah pertindanan dan isu-isu sebegini boleh dibereskan? Kerana saya membayangkan, okey dia bawa IPR, dia juga minta yang lain. Bagaimana ini? Pertama dari segi senarai penerima lah kan. Apabila kerajaan merujuk kepada 130,000 isi rumah, itu merujuk kepada senarai miskin tegar yang ada di dalam senarai e-kasih. Okey. Kerana kerajaan ada proses yang daripada akar bumbi, maksudnya pegawai atau penghulu ataupun wakil rakyat boleh bawa kepada pejabat daerah dan pegawai daerah boleh semak dan mengesahkan ya betul dia miskin tegar, dia masuk dalam senarai e-kasih kan. Itu yang 130,000 kan. Okay. Tapi IPR juga membuka kepada orang ramai yang tidak berada dalam e-kasih supaya kita nak memastikan kita mengurangkan keciciran. Kerana kadang-kadang memang di keliling kita ada yang miskin tegar dan sepatutnya mendapat bantuan, tetapi dia tak masuk dalam senarai e-kasih kan. Jadi itu di peringkat pelaksanaan IPR. Nah, dari segi pertindihan, kerana memang betul ada banyak-banyak, kadang-kadang banyak penerima yang sama kan. Sebahagian daripada proses untuk kita mengesahkan penerima itu ialah dengan memadankan dengan pengkalan data penerima yang sedia ada dalam sistem kerajaan persekutuan. Tetapi untuk masa akan datang, kita akan tambah baik satu pangkalan data berpusat yang menggabungkan seberapa banyak maklumat yang ada dalam sistem kerajaan dari segi identiti di bawah Jabatan Pendaftaran Negara, dari segi Kementerian Pelajaran, berapa orang anak semua, sehinggalah kepada e-kasih, sehinggalah kepada maklumat daripada sumbangan tunai rahmah yang mendapat sumbangan daripada. Jadi apabila sistem itu lebih tepat dan memadankan seberapa banyak maklumat yang ada, itu membolehkan kita di masa akan datang, saya harap menjelang akhir tahun ini, kerana proses itu sedang berlaku, dengan mudah saja, bukan saja untuk IPR, tetapi untuk apa-apa bantuan pun, setiap pemohon itu akan terus dirujuk kepada pangkalan data ini dan kita boleh tahu terus sebenarnya dia dah dapat banyak, kemarin ini dah dapat dan rekod dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang ini kita melalui proses IPR ni dulu, dan ia juga sebahagian daripada usaha kita untuk menambahkan lagi nilai data yang ada di dalam data perlindungan sosial kerajaan. Ya, itu work in progress, kita akan perlu perkemaskan. YB bercakap soal template, YB bercakap soal padanan. Bagaimana jika ada yang ingin pergi kepada satu template itu tetapi faktor inputnya tu bertani lah misalnya, tanah tak ada pendekatan itu, jadi apa penyesuaian yang boleh dibuat? Sebab itu kita kena mereka ada pilihan pertama, pilihan kedua kan. Jadi memang betul memadankan itu kadang-kadang akan menjadi cabaran lah, sebab dia nak bertani tapi tanah yang paling dekat dengan dia mungkin 100 km, dia tak boleh lah. Jadi kita kena semak kepada pilihan kedua pula. Pilihan dia kedua, kalau contohnya dia nak mesin vending tapi sama juga tidak ada kemudahan orang ramai yang kita boleh letakkan mesin vending, itu pun tak boleh. Jadi kita kena tengok kepada pilihan ketiga. Tetapi kalau contohnya ketiga-tiga ini tidak sesuai, maka kita juga membenarkan untuk mereka mengusahakan aktiviti penjanaan pendapatan sendiri yang sesuai dengan tempat mereka. Jadi sebab itu dia menjadi rumit. Ini sangat luas, sangat fleksibel. Kerana untuk kita
ialah membantu golongan miskin tegar ni kan. Bukan semua miskin tegar ada di bandar. Dan sebahagiannya cabaran untuk mereka keluar dari garis kemiskinan itu diperhebatkan lagi oleh faktor lokasi contohnya. Kalau mereka berada sampai 50 km daripada bandar terdekat, dia nak berniaga pun tak boleh. Dia nak jadi operator perkhidmatan pun tak boleh. Jadi kadang-kadang untuk golongan seperti itu, mereka hanya sesuai mengusahakan sesuatu di persekitaran mereka. Dan yang ini kita memang ada satu lagi usaha yang sedang berjalan, yang mana kita ada pensyarah-pensyarah daripada universiti-universiti yang memang bekerjasama dengan kita untuk memetakan bagi penerima ini apa aktiviti yang paling sesuai dekat situ. Dan bila kita dah tahu, kita tengok permintaan dia dan kemudahan serta kelengkapan yang perlu mereka ada, dan kerajaan akan belikan dan latih mereka di situ. Jadi harapan kita kumpulan ini minoriti. Kerana kalau kita nak buat satu-satu ini untuk 130,000 keluarga ni 10 tahun tak habislah. Jadi sebab itu kita buat template supaya sebahagian besar yang ada tu boleh dipadankan dengan template, meninggalkan kumpulan kecil ini yang memang kita tidak ada pilihan kecuali memetakan mereka dengan apa yang sesuai dengan keadaan sekeliling mereka. Saya terfikir bahawa entiti ataupun agensi yang paling intim dengan sasaran 130,000 ini adalah PBT. Jadi saya rasa itu adalah strategic partner aula. PBT dan juga pejabat daerah. Maksudnya majlis daerah dan juga pejabat daerah. Yang ini. Jadi saya dah duduk dengan majlis daerah seluruh Malaysia dan yang seterusnya juga dengan pejabat daerah. Dan memang betul kita memang perlukan semua pihak untuk bersama-sama dan betul-betul fokus perkara ini. Kerana ada beberapa pertemu bual saya dapati antara input strategik, misalnya DOSM, Jabatan Statistik Malaysia, kita tahu bahawa B40 dari daerah ke daerah sebenarnya lain dia punya takah kemiskinannya. Jadi ialah 3,000 di Gua Musang, tentulah berbeza tu 3,000 di Kuala Lumpur. Jadi sepatutnya ketua kampung yang tahu. Jadi itu saya bayangkan. Cuma kita beralih kepada beberapa kritikan dan pandangan. Ada minit-minit lah. Kita dah 46 minit YB. Orang menganggap bahawa okey, Rafizi, formula, IPR. Tapi tiba-tiba tak sophisticated pun. Vending machine. Saya dapat jawapan daripada YB tadi bahawa ini adalah projek serampang banyak mata. Dia boleh membereskan. Tapi bagaimana respon balas YB terhadap komen tak sophisticated pun formula yang dibawa oleh Rafizi? Dia selalunya menyelesaikan masalah ini bukan soal formula yang sophisticated. Dia bagi saya lah ada beberapa perkara penentu. Pertama, masalah itu mesti maksudnya penyelesaian itu mestilah menyelesaikan masalah punca. So you have to go to the root cause. Kemudian kita tengok untuk menyelesaikan masalah punca itu apa kaedah-kaedah, dan kaedah-kaedah itu perlu dipadankan dengan sumber kewangan kita, dengan kemahiran kita, dengan kepakaran yang kita ada kan. Jadi apa keutamaan kita dalam hal melibatkan kemiskinan ini kan. Kita nak keluarkan 130,000 orang daripada garis kemiskinan. Kita juga nak memastikan dalam usaha kita mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan, dia ada kesan sampingan kepada struktur ekonomi yang lain. Dia menyelesaikan soal bekalan makanan mentah yang tidak mencukupi, dia menyelesaikan soal harga makanan yang mahal kan. Takkan nak suruh dia orang buat robot. Kan, jadi yang sesuai dengan mereka, yang ada potensi untuk berjaya dengan baik, ialah sesuatu yang padan dengan kemahiran dan pasaran yang ada. Ini mengenai menyelesaikan masalah miskin tegar. Kalau kita pergi kepada masalah yang lain, contohnya dalam struktur ekonomi kita, masalah contohnya pergantungan kita kepada minyak fosil yang akan habis. Dan soal kita perlu memastikan bahawa kepatuhan kita kepada komitmen kita supaya kita mencapai carbon sifar menjelang 2050. Yang itu memang satu dunia sudah buat komitmen kan. Yang itu dia akan menjadi lebih sophisticated lah kerana kita kena bercakap mengenai peralihan kepada
tenaga hidrogen. Kita perlu membina rantaian nilai serantau menggunakan kelebihan negara kita dan juga pengalaman negara kita membina industri LNG untuk membina benda yang sama untuk amonia contohnya. Kita perlu mempercepatkan lebih banyak peralihan kepada biomass kerana kita ada banyak sisa-sisa pertanian yang boleh digunakan. Untuk masalah tenaga, yang akan ada juga kesan sampingan yang baik kepada negara kerana ini akan menghasilkan peluang-peluang pekerjaan dalam bidang kejuruteraan tenaga, tenaga-tenaga baru dan lain. Yang itu penyelesaiannya, formulanya lain dan lebih sophisticated. Jadi sebab itu saya selalunya tak ambil pot pun yang orang bising. Kerana kita tahu setiap satu yang perlu dibuat dan asalkan kita kekal dengan penyelesaian itu, hasilnya itu akan menjadi sendiri. Mengingatkan saya ungkapan bahawa sometimes the best answer is the simplest answer. Tapi kita berehat dahulu dan kembali selepas ini bersama Yang Berhormat Rafizi Ramli. Peranan NSRC jumlah 10 juta ringgit disediakan bagi geran pengoperasian. Bank negara juga akan menguatkuasakan dasar kill switch pada semua institusi perbankan bagi membolehkan pengguna sendiri mengambil tindakan segera membekukan akaun mereka termasuk kad ATM daripada digunakan sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan. Masalah muflis. Rakyat yang diisyar muflis berhak diberikan peluang kedua, terutama jumlah hutang yang agak kecil. Setakat Januari, lebih 260,000 kes muflis telah direkodkan yang turut melibatkan anak-anak kita, majoritinya Melayu yang punya potensi menyumbang kepada ekonomi negara. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Inisiatif Pendapatan Rakyat ini bersama Yang Berhormat Rafizi Ramli pastinya apabila ia dibawakan dalam kerangka kementerian dan YB pula menterinya tidak terlepas daripada bacaan politik. Jadi bahan dipolitikkan dan ada yang mula mengkritik bahawa vending machine ini, mesin vending ini pun ada masalahnya. Sehingga ada kegagalan tertentu. Jadi ini membuktikan bahawa ini susulan daripada soalan sophistication tadi tu. YB. Tak, yang buat cerita tu satu portal yang kita tahu begitu rapat dengan pimpinan pembangkang. Jadi
Saya ingat orang ramai pertamanya boleh menghakimi sendiri kerana pada masa yang sama banyak juga laporan-laporan daripada media yang lebih ada kredibiliti daripada yang itu yang menyatakan bahawa dia mendapat sambutan yang baik dan sebagainya. Tapi bagi saya yang paling penting yang kita betul-betul semak untuk tempoh 2 minggu yang lepas ialah berapa banyak pendapatan yang penerima itu dapat tiap-tiap hari. Kerana kita boleh nampak terus kalau ada masalah mesin vending tak berjalan ke idea tak bagusnya, dia akan ada kesan terus kepada pendapatan. Setakat ini, pendapatannya lebih kurang RM200 sehari. Dan begitu mudah dia buat nasi lemak dan sebagainya, dia pergi letak, akhir dia pergi kutip duit. Kan? Jadi, dan ini sudah berlangsung berapa lama? 2 minggu. Sudah 2 minggu. Kan? Jadi maksudnya economics itu berjalan dan itu juga sikap saya. Siapa yang dia nak kritik itu hak dia untuk kritik. Tetapi sekarang zaman media terbuka, jadi orang akan ada pandangan-pandangan lain. Yang penting ialah penerima-penerima itu dapat pendapatan lebih RM2,000 bersih tiap-tiap bulan. Bagi saya itu, orang lain nak kata itu terpulang pada mereka. Itu success story yang perlu kita... Itu mandat kita dan itu matlamat kita. Yang berhormat, apabila saya melihat IPR ini, saya akui bahawa saya perlukan penjelasan sedalam ini untuk saya benar-benar appreciate. Cuma di pada awal tadi saya kata 750 juta. YB yakin ianya cukup. Walaupun, saya yakin YB lebih faham. Cuma saya berminat apabila YB menyebut, saya kata dalam kerangka projek yang masif ini, memerlukan capaian outlet-outlet, tetapi YB kata itulah kelebihan. Apa yang saya lihat sebagai cabaran, YB lihat sebagai kelebihan kementerian ini kerana perlu menyusup bergerak di dalam banyak agensi yang lain. Penatlah sikit tapi maksudnya ialah bila kita berjaya bawa lebih ramai pihak bekerjasama walaupun dia lebih rumit dan lebih penat, pada masa yang sama juga dia ada kebarangkalian yang lebih tinggi untuk berjaya. Jadi saya fikir fokus kepada yang baik itu kerana macam saya sebut mandat kita ialah untuk membantu keluarga-keluarga miskin ini. Jadi kalau kita berjaya buat yang itu, kalaupun maknanya kita terpaksa melalui sedikit kerumitan, itu saya ingat satu cabaran yang kementerian saya ambil with head high. YB, berapa lama sebelum saya boleh panggil YB semula untuk kita lihat IPR ini selepas berbulan, ini dia kesan dah, ini learning curve kita? Saya ingat bagi kami tempoh dalam 4-5 bulan lagi kerana harvest yang pertama, tuaian yang pertama daripada Intan ialah selepas lebih kurang 4 bulan. Jadi lepas 4 bulan itu kita boleh lihat berapa sebenarnya wang tunai yang dijana dan itu boleh mengesahkan sama ada economics, maksudnya kira-kira kami berapa pendapatan yang boleh itu benar-benar menepati perancangan. Saya nak pesan pada penerbit saya, nawar 4 bulan setengah daripada sekarang. Yang berhormat Rafizi sudah pilih tarikh untuk kita buktikan bahawa it works. The economic works. Terima kasih YB bersama dengan kami. Banyak lagi soalan saya tak sentuh lagi soalan yang saya cadang. Ini semua yang seterusnya dan yang seterusnya akan datang lagi insya-Allah. Terima kasih YB dan terima kasih kepada semua penonton yang menyaksikan ini secara langsung. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam hibah. Good.
Langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Hello, good evening and Salam Malaysia Madani. Thanks for joining us. I'm Shuhaida Arifin and you're watching News at 10. In our top stories tonight, efforts are being made to ensure flood-affected students can attend classes. Malaysians celebrate Pride of Asia, Michelle Yeoh, Oscar win. The Communications and Digital Ministry will propose to the Education Ministry to use Digital Economy Centres PADI in Johor as home-based teaching and learning PDPR locations for students whose schools are still